Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan masuk satu topik daripada biologi tingkatan 5 iaitu bab 3 koordinasi dan gerak balas. Hari ini cikgu akan masuk hanya satu subtopik iaitu 3.1 koordinasi dan gerak balas. Di akhir sesi pembelajaran ni, cikgu harapkan berikut merupakan senarai hasil pembelajaran yang seharusnya dicapai oleh setiap pelajar. Okey, kita terus masuk ke slide yang seterusnya. Okey, organisma hidup sebenarnya semuanya berkebolehan untuk memberikan gerak balas terhadap sebarang jenis rangsangan. Jadi gerak balas secara definisinya adalah tindakan yang dilakukan oleh badan setiap organisma terhadap sesuatu rangsangan. Kenapa sebenarnya? Tujuannya adalah untuk yang pertamanya untuk kemandirian organisma. Sama ada untuk mencari pasangan, sama ada untuk mencari ruang tempat tinggal, habitat, sama ada untuk mendapatkan makanan dan minuman. Jadi sebarang rangsangan yang berlaku dalam persekitaran akan adanya tindakan gerak balas. Dan juga untuk perlindungan serta bagi tumbuhan perlunya gerak balas bagi mencapai proses fotosintesis. Itu adalah gerak balas. Bagi rangsangan, rangsangan ini adalah sesuatu perubahan dalam persekitaran, sama ada di dalam badan ataupun di luar badan yang boleh dikesan. Ada dua jenis rangsangan. Rangsangan yang pertama adalah rangsangan luar, yang mana terdiri daripada cahaya, bunyi, bau, rasa, suhu, tekanan, sentuhan, boleh jadi satu lagi pH dan juga kelembapan, yang mana kesemua ini dikesan oleh reseptor yang terdapat di dalam organ deria setiap organisma. Rangsangan yang kedua ialah rangsangan dalam. Rangsangan dalam ni adalah rangsangan yang berada dalam persekitaran dalam badan. Antaranya aras glukosa dalam darah, tekanan osmosis darah iaitu kandungan air dalam darah, pH darah, kandungan oksigen dan juga suhu badan, yang mana kesemua rangsangan dalam ini dikesan oleh reseptor yang terdapat di hypothalamus dan thalamus. Sebagai contoh, tekanan osmosis darah adalah dikesan oleh osmoreseptor yang berada dalam hypothalamus, ataupun suhu badan yang dikesan oleh termoreseptor yang juga berada dalam hypothalamus. Jenis gerak balas terdapat beberapa kategori. Dalam manusia dan haiwan, sebenarnya manusia dan haiwan menjalankan gerak balas melalui tindakan terkawal ataupun luar kawal ataupun refleks. Manakala dalam tumbuhan dipanggil sebagai gerak balas tropism. Sama ada berlaku di hujung pucuk ataupun di hujung akar. Proses gerak balas tropism ni dia akan mendekati ataupun menjauhi rangsangan. Yang seterusnya gerak balas nasti, yang mana gerak balas nasti ni adalah gerak balas sesuatu tumbuhan terhadap rangsangan. Contohnya adalah tumbuhan Mimosa pudica, yang mana daunnya dia akan menguncup apabila kita sentuh ataupun kita pegang daun dia. Satu lagi adalah pergerakan taksis. Ini adalah gerak balas yang khusus. Khusus untuk siapa? Khusus untuk organisma unisel sahaja. Yang mana gerak balas ni akan menjauhi ataupun mendekati rangsangan. Contohnya, paramecium yang mana tidak boleh dalam keadaan kawasan bergerak. Dia akan bergerak menjauhi kawasan yang bergerak. Laluan saraf bagi gerak balas. Yang pertama, reseptor. Reseptor ni adalah organ deria yang mana dia akan mengesan rangsangan dan dia akan mencetuskan impuls saraf. Impuls ni adalah arus elektrik yang mana dihasilkan, yang mana dia menghantar maklumat dalam bentuk isyarat elektrik. Yang mana impuls tadi setelah dicetuskan oleh reseptor akan dihantar ke pusat integrasi ataupun otak oleh satu laluan khas yang dipanggil dengan nama neuron afferent. Neuron afferent ini juga dikenali sebagai neuron deria.
Kemudian apa yang berlaku di otak? Otak akan tafsir dan hantar impuls ke efektor, yang mana melalui neuron eferen. Neuron eferen ni adalah neuron motor yang mana dia khusus untuk menghantar impuls saraf daripada otak ke efektor. Dan akhirnya efektor tadi akan menghasilkan gerak balas. Contohnya yang berlaku sama ada di otak ataupun di kelenjar. Kita lihat contoh bagi rangsangan luar. Contohnya rangsangan luar bunyi. Bunyi loceng pintu. Kalau yang pintu tu tak ada loceng, mungkin orang ketuk pintu ataupun bagi salam. So ini adalah rangsangan luar yang dipanggil bunyi, akan dikesan oleh reseptor di dalam telinga. Dia akan mengesan gelombang bunyi tersebut dan reseptor dia akan mengesan, dia akan memberikan impuls kepada pusat integrasi ataupun otak melalui laluan eferen. Kemudian apa yang akan berlaku di otak? Otak akan tafsir dan juga hantar maklumat melalui laluan eferen ke efektor. Dalam hal ni contohnya lah otak-otak di kaki ataupun di tangan, yang mana kaki akan bergerak ke pintu dan tangan akan membuka tombol pintu. So itu adalah gerak balas yang dihasilkan akibat rangsangan luar, contoh bunyi dalam hal ini. Untuk rangsangan dalam, sebagai contoh rangsangan dalam suhu. Okey, suhu badan yang normal sekitar 37 darjah Celsius. Apa yang berlaku kalau suhu badan kita meningkat 37.5 sebagai contoh, kita demam. Okey, jadi perubahan suhu ni akan dikesan oleh reseptor. Contohnya di kulit adanya reseptor panas ataupun di dalam hypothalamus adanya thermoreceptor. Keadaan ini akan dikesan dan akan dihantar maklumat tersebut melalui laluan eferen ke pusat integrasi ataupun otak. Otak akan tentukan tindakan yang paling tepat, paling khusus, akan hantar melalui maklumat yang akan dihantar oleh laluan eferen ataupun neuron eferen ke efektor. Dalam hal ini, untuk rangsangan suhu tadi ni, kulit dan juga kelenjar endokrin. So, apa yang akan berlaku seterusnya? Kulit akan mengeluarkan perpeluhan. Jadi, suhu badan akan menurun. Kelenjar endokrin dia akan mengeluarkan hormon yang mana akan merendahkan metabolisme badan. So akhirnya gerak balas berlaku adalah badan akan kehilangan haba dan suhu badan akan kembali menurun ke aras yang normal. Tindak balas ni juga dipanggil sebagai mekanisme suap balik negatif. Okay, secara amnya, apa koordinasi yang kita seharusnya faham? Koordinasi ini adalah satu proses penyelarasan antara organ dan juga sistem-sistem yang berada dalam badan, yang mana dia bermula pada reseptor. Seawal reseptor mengesan rangsangan, kemudian di akhirnya efektor menghasilkan gerak balas terhadap rangsangan. Bayangkan satu rangsangan saja boleh menghasilkan pelbagai jenis gerak balas. Sebagai contoh, sistem terlibat adalah sistem saraf dan juga sistem endokrin. Sebagai contoh, satu perkara yang berlaku yang boleh menyebabkan koordinasi pelbagai gerak balas. Contoh, tengok gambar ni. Okey, ini anjing. Bukan anjing yang biasa. Ini anjing yang luar biasa, paling ganas. Nama dia Caucasian Ovcharka. Tengok saiz dia. Okey, tengok saiz dia. Besar. Ni anjing di Eropah, sangat besar saiz dia. Cuba bayangkan kalau kamu terserempak anjing ni pada waktu malam. Kamu tengah jalan di lorong-lorong, terserempak anjing ni. Okey, katakanlah ada rasa berani, ada rasa takut. Kita ketepikan rasa berani, kita ambil perasaan takut. Jadi sebenarnya reseptor tersebut melalui kita punya penglihatan, reseptor mengesan kehadiran anjing ni akan dihantar ke otak melalui laluan eferen. So otak akan tentukan beberapa tindakan yang akan dihantar. Yang pertama ke otak-otak melalui neuron eferen. Otak, contoh otak kaki. Apa plan kamu? Mestilah option pertama. Contoh, langkah 1000 So, otak kaki kamu akan bersedia untuk melarikan diri. Dan pada masa yang sama, koordinasi berlaku. Juga akan dirangsang satu kelenjar, contohnya yang kamu kena tahu, kelenjar adrenal akan merimbiskan satu hormon dipanggil hormon adrenalin. Hormon adrenalin dia akan membantu plan kamu langkah 1000 tu. Sebab apa? Hormon adrenalin ni dia akan membantu meningkatkan kadar denyutan jantung
dan dia juga akan meningkatkan kadar pernafasan. So akan ada proses supportif kepada proses langkah 1000 kamu tu So kita nak beritahu satu rangsangan tetapi koordinasi berlaku, penyelarasan berlaku melibatkan berapa banyak bergerak balasnya yang boleh dilaksanakan oleh badan kamu walaupun dengan satu rangsangan. Cara kesimpulannya, rangsangan kita ketahui ada rangsangan luar dan dalam, dikesan oleh reseptor. Reseptor akan menjatuhkan impuls iaitu isyarat elektrik ke pusat integrasi atau otak melalui neuron eferen ataupun neuron deria. Otak akan tafsir dan juga akan tentukan tindakan yang paling tepat. Akan hantar ke efektor melalui neuron eferen ataupun neuron motor. Kemudian efektor terdiri daripada otot ataupun kelenjar yang akan menghasilkan gerak balas. Itu sahaja sesi pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.